بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله قد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah, disambung pengajian kitab Prinsip Dasar Islam karangan Al-Fadhil Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah ta'ala. Dan hari ini kita masuk bab yang ketujuh, pengertian ibadah dalam Islam. Kata penulis rahimahullah hafizahullah ta'ala, definisi ibadah, muka surat 113. Siapa yang ada kitab, muka surat 113, bab yang ketujuh, pengertian ibadah dalam Islam. Definisi ibadah. Kenapa tajuk ni penting? Anda masih ingat ni kata guru Ana dulu, Syekh Abdullah Al-Ghunaiman di Masjid Nabawi. Orang kita bertauhid, dia kata apa? Dia kata antara punca manusia ini terjatuh dalam syirik adalah kerana dia tak faham dua perkataan, dua terminologi yang penting, iaitu pertama, dia tak faham maksud ilah. La ilaha. La ilaha, tiada ilah yang disembah. Ilah dia tak faham maksud ilah. Dia faham ilah tu Tuhan yang menciptakan, yang mentadbir alam, yang menguruskan alam, yang wujud. Sebab itu saja maksud dia. Dengan ilah itu maksudnya yang diibadahi, yang disembah, yang ditujukan segala ibadah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mereka faham pun bahawa ilah itu maksudnya yang ditujukan segala ibadah, maksud ibadah semuanya perlu ditujukan hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi mereka tak faham maksud kedua pula, apa maksud ibadah. Yang bahawa mereka mengetahui bahawa ibadah hanya ditujukan pada Allah. Tidak boleh memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tahu ayat berkenaan dengan wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar, siapa yang beribadah, siapa yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala, la burhana lahu bihi, nakal mereka tidak ada hujjah, fa inna ma hisabuhu 'inda rabbih, sungguh hisab mereka nanti di sisi Tuhannya. Innahu la yuflihul kafirun, sungguh tidak akan berjaya orang-orang kafir. Maksudnya orang yang beribadah kepada selain Allah Ta'ala hukumnya kafir. Tetapi disebabkan mereka tak faham maksud ibadah, jadi mereka buat perbuatan ibadah kepada selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tapi mereka menyangka itu bukan ibadah. Contohnya berdoa kepada selain Allah, menyeru, ya Syaikhul Qadir Jailani contohnya, tolonglah kami. Ya Bulia bin Mulkan, bantulah kami. Kan? Wahai wali sekian, wahai wali Naubah, wahai sekian-sekian nama-nama yang pelbagai ini, mereka seru. Dia kata, kenapa kamu berdoa kepada selain Allah Ta'ala? Kenapa kamu melakukan perbuatan syirik, beribadah kepada selain Allah? Dia kata, kami bukan beribadah, kami hanya panggil, macam kita panggil orang lain. Dia mengatakan sedemikian. Dia kata, seperti kami panggil orang lain. Seperti kami panggil di BKL untuk bantu mengangkat sampah, dia kata. Seperti kalau kita panggil polis. Jadi adakah bila kita panggil polis itu syirik? Disamakan seperti itu. Sebab apa? Sebab mereka tak faham makna ibadah. Kata Syekh Abdullah Al-Ghunaiman, benar sekali kata Syekh kami, mengatakan bahawa dua perkataan ni dia tak faham betul, maka dia akan terjatuh dalam syirik dengan begitu mudah sekali. Na'udzubillah min dzalik. Jadi sebab itulah Al-Fadhil Ustaz Yazid ni dia buat satu bab yang khas untuk bincangkan ibadah dalam Islam dan dia punya maknanya, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya,
supaya kita semua faham dengan benar apakah itu ibadah, lalu kita tidak memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, definisi ibadah. Ibadah secara bahasa berarti merendahkan diri serta tunduk. Merendahkan diri serta tunduk. Itu dalam bahasa Arab. Ini tak dalam buku kan. Orang Arab kata at-tariqul mu'abbad, jalan yang direndahkan. Jalan yang direndahkan. Contohnya bila kita lalu ke satu kawasan, jalan tu kan kawasan bukit kan, nanti kalau satu kawasan tanah yang baru dibuka, kita pergi kawasan hutan, kita baru buka tanah, betul tak? Kita buang pokok-pokok apa semua, akan tinggal tanah lah kan, dan tanah tu rata tak rata kan, ada atas, ada bawah, ada tak rata. Macam kita baru buka kawasan tanah baru, dia takkan rata cantik. Jadi cara nak buat jalan iaitu dengan kita meratakan, kita rendahkan tanah, kita tekan tanah tu tak, kita akan tekan tanah tu, kita akan panggil bulldozer. Iaitu yang tayar besar besi tu, bukan bulldozer, kita panggil apa, yang tayar besar tu, dia akan tolak benda tu dan dia akan rata tanah. Jadi bila tanah tu dah rata, itu yang bahasa Arab panggil at-tariqul mu'abbad, jalan yang direndahkan. Di asal maksud ibadah tu rendah. Ini adalah at-tariq al-mu'abbad. Jadi dari segi bahasa asal makna. Kemudian ibadah ni dari segi makna, kemudian dipinjamkan kataan tadi dengan maksud tunduk serta merendah diri. Bila kita kata kita beribadah kepada Allah, dia tunduk dan merendah diri kepada seseorang. Namun dari segi syarak, apakah takrifnya dari segi syarak? Dekat sini Al-Fadhil Ustaz kata, sedangkan menurut istilah syarak, terminologi, ibadah mempunyai banyak definisi, tetapi makna dan maksudnya satu. Definisi itu antara lainnya adalah, nombor satu, ibadah adalah taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya melalui lisan para rasulnya. Taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya, keyword yang kedua. Keyword yang ketiga, melalui lisan rasul. Itu takrifan yang pertama. Yang kedua, ibadah adalah merendah diri kepada Allah. Kat sini ada keyword dia, merendah diri kepada Allah, iaitu tingkatan tunduk yang paling tinggi. Maknanya tunduk yang paling tunduk sekali lah. Kita paling merendahkan diri pada Allah Ta'ala, tunduk padanya. Tapi bukan sekadar tunduk, dengan penuh rasa mahabbah, cinta. Ini ghayatul dhul ma'a ghayatul hubb, seperti kata Imam Muqayyim. Wa ibadatul rahmani wa ghayatu hubbihi ma'a dhulli 'abidihi huma qutbani. Seperti suara Ibn Qayyim dan Nuniyah itu apa dia? Wa ibadatul rahman, dan beribadah kepada Allah Ar-Rahman tu ghayatu hubbihi, kemuncak rasa cinta, ma'a ghayatu dhullihi, bersama kemuncak rasa hina, huma qutbani. Nah, dia kata kemuncak rasa cinta, kemuncak rasa tunduk. Jadi kemuncak rasa cinta, kemuncak ketundukan kepada Allah, dan bersamanya ada rasa cinta. Baik. Ya, sebab apa? Sebab macam kita solat. Kita merendahkan diri pada Allah dengan kita buat apa yang Allah Ta'ala suruh. Allah Ta'ala suruh kita ambil wuduk, kita ambil wuduk. Kita kumur. Masuk air dalam hidung, masuk air dalam hidung. Basuh tangan, basuh muka, basuh kaki, sapu kepala, basuh kaki. Kita tunduk dan keadaan tidak mempersoalkan. Dan tiba waktu solat, waktu azan, kita datang ke masjid, dan kita pula solat, kita sujud di atas tanah,
Seperti dia tidak sombong, seperti sombongnya orang Kristian apabila di dalam kitab Bible mereka menyuruh bahawa kita dikhabarkan bahawa Isa alaihissalam itu bila beribadah kepada Tuhannya, dia akan melutut dan kemudian dia akan sujud, dia akan rukuk dan sujud. Bila dikatakan, ditunjuk kepada mereka, kamu wahai ahli kitab Kristian, rukuk dan sujudlah macam Nabi Isa. Dia enggan, dia tak nak menghinakan diri. Sehingga kan pada perjumpaan Nikaya mereka yang ketiga, mereka berbincang sama-sama padri-padri mereka. Dia berkata apa? Dia berkata, lepas ni kita disebabkan bila kena sujud atas tanah ni macam Nabi Isa ni, ramai orang-orang kaya, raja-raja Rom ni tak suka menghinakan diri mereka di atas tanah. Lalu mereka pun buat satu perjumpaan, ijtima' ulama' mereka kan, dewan ulama' mereka yang sesat tu, mereka pun buatlah satu keputusan bahawa lepas ni tidak ada lagi dah rukuk dan sujud. Mereka hanyalah duduk dan berdiri sahaja. Nampak betapa sesatnya agama mereka tu. Jadi Islam ni tidak ada kemuncak ketundukan kepada Allah Ta'ala. Macam orang yang sedang orang sedang tawaf, macam kita pergi musim haji, kemuncak ketundukan, orang suruh berkumpul, kita kumpul di Arafah. Pergi ke Arafah, kita duduk ke Arafah, tak ada buat apa pun, doa, berzikir, baca Quran. Kemudian pada waktu maghrib bergerak ke Muzdalifah, semua bergerak ke Muzdalifah. Orang tanya kenapa? Ta'atan lillah. Sampai ke Kaabah, rumah 4 segi, kita pusing 7 kali. Ta'atan lillah. Sebab tu biasa nak mulakan tawaf, kita kata Allahumma imanan bik, ya Allah, kita kerana iman kepadamu ya Allah, wa tasdiqan li kitabik, dan membenarkan kitabmu ya Allah, wa ittiba'an li sunnati nabiyik, dan kerana mengikut sunnah nabimu. Allahu Akbar. Kita memulakan tawaf. Lepas tu bila kita tawaf, sampai dah habis tawaf 7 pusingan, kita pun salat di belakang makam Ibrahim. Kenapa belakang makam Ibrahim? Tak tahu. Sebab Allah Ta'ala kata dalam Quran, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah di sebalik, di belakang di makam Ibrahim itu musalla. Kita pun salat belakang situ, berebut-rebut orang semua salat belakang tu. Ada sebab tak? Kenapa tak salat kat tempat lain, luas lagi Masjidil Haram tu? Kita ambil masa tu yang paling afdal, kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintahkan, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Dah habis tu kita pun buat apa? Kita pun pergi minum air Zam-Zam, tuang atas kepala. Sunnahnya tuang atas kepala. Nak musim haji ni kita ulang kaji sikit. Tuang atas kepala. Kenapa tuang atas kepala? Kerana ittiba'an sunnah Nabi SAW, tuang atas kepala. Walaupun bezalah kita, walaupun kita tawaf tu pada waktu malam tengah sejuk-sejuk tu pun, kita tuang juga air kita atas kepala. Nabi SAW waktu panas dia tuang juga. Kalau kita pun pergilah ke tempat sa'i. Di tempat sa'i kita kata apa? Nabda'u bima bada'allahu bih. Kita mulakan dengan apa yang Allah Ta'ala mulakan. Innas safa wal marwah. Kenapa kita mulakan dengan safa dan kita lepas tu kita pergi marwah? Kerana kita kata nabda'u, kita mulakan dengan apa yang Allah Ta'ala mulakan. Ini ibadah. Ini kita ketundukan yang sempurna. Ini maksudnya ketundukan yang sempurna. Sebuah tajrid. So kita buka semua pakaian kita, kita pun pakai pakaian. Suruh buka bahu kanan, kita pun buka bahu kanan. Ittiba'. Apa sebab buka bahu kanan? Apa kaitan buka bahu kanan dengan bahu kiri? Wallahu a'lam. Kita ittiba'. Itu maksudnya ibadah. Sebab itulah ini bagi ibadah mahdah. Ibadah yang semata-mata ibadah. Ritual. Jadi bukan sekadar ritual, dia ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang orang nampak, orang tahu itu sedang ibadah. Beza dengan perkara adat. Perkara adat ni makan, minum, buang air besar, buang air kecil, berniaga bersama dengan suami isteri. Bersama dengan suami isteri. Itu namanya adat. Ini ibadah. Naam. Tapi bila kita buat semua tadi itu, kita tawaf, kita sa'i, kita melontar. Kenapa 7 biji batu? Allah Ta'ala suruh melontar 7 biji batu. Kenapa buat waktu pagi? Pada waktu pagi. Kenapa hari ke-8? Kenapa hari ke-10? Kita buat tawaf ifadah. Kenapa hari ke-10 tu kita tawaf, sedangkan hari tu orang paling ramai? Kerana ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah orang yang buat tu, ingat masa tu musim haji, Ustaz Usaini dengan Ustaz Usaini, ada orang duk mengadu lah, kata Ustaz, kita pergi hari lain lah Ustaz, buat tawaf ifadah ni. Tawaf ifadah ni
afdalnya memang buat hari ke-10 lah. Nabi buat hari ke-10. Maka ada orang kata, Ustaz, kita buat hari lain Ustaz, jangan buat hari ni ramai apa semua. Ustaz saya kata itu semua adalah bisikan syaitan. Kata. Ingat lagi. Kita pergi. Jadi ada sebahagian tu pergi dalam keadaan hati yang berat lah. Allah, ramai-ramai orang nak kena pergi juga ke, kena tunggulah hari lain. Pergi. Maka ada pergi dalam masa tu yang pergi tu pula sebahagiannya ada orang besar lah ni. CEO Tan Sri, ada Datuk Sri. Mereka pun pergi. Tapi lepas dah pergi tu, mereka melalui segala kesusahan, ramainya orang untuk tawaf. Bila balik tu, semua balik dalam keadaan mereka puas hati. Lalu dia kata, Ustaz Husin, dia kata, Ustaz kata, saya bersyukur kerana kita pergi juga hari ni. Kata Ustaz, bila saya hari ni, bila saya pergi, perasaan saya lain, berubah. Rasa betul-betul puas beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasa best, rasa cinta perkara-perkara tersebut. Jika ada satu hamba Allah Ta'ala tu, dia nak ambil package yang memang super mahal lah. Yang apa? Yang melontar pun pakai bagi. Dia dengar bagi kan, ada kereta macam kereta golf pun pergi yang atas, melontar macam tu je. Tapi lepas dia ikut Ustaz sini, dia kata, Ustaz saya tak nak lagi dah naik bagi, saya nak melontar dengan jalan kaki. Nampak? Sebab apa? Dia rasa manisnya ibadah. Itu kita kata mahabbah, kecintaan. Kan waktu musim haji, sebab tu kita kata musim haji ni antara Allah adalah musim ibadah yang hebat antara Allah. Sebab dia tergabung. Sebab kita kalau kat Malaysia ni, kita solat, kadang-kadang kita solat bila waktu yang kita nak solat. Dan kita solat di atas kapet. Kita solat atas sejadah yang kita nak. Di atas dalam bilik air yang kita nak. Tapi dekat sana kita paksa nak wuduk, kita paksa pergi tempat wuduknya. Orang ramai. Nak buang air besar terpaksa beratur. Kita akan terasa betul kita buat tu semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada sebab lain. Allah Taala bagi kepuasan. Allah Taala bagi kemanisan. Lalu Allah Taala bagi kecintaan dia terhadap ibadah. Jadi bila dalam keadaan macam tu, dia sujud tengah hari panas buta 49 darjah Celsius. Dia sujud di atas lantai semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dia buat dalam keadaan benci ke tidak? Bahkan dia rasa bangga pula, ya Allah, aku sujud di hadapan-Mu di depan Kaabah ni dalam keadaan musim yang sangat, kerana tanta pun kotor, lalu lalang. Tapi kita sujud, letak dahi kita atas tadi, ketundukan yang paling tinggi, ghayatul dhul. Tetapi kita buat dengan penuh rasa cinta, ghayatul hubb. Maka bergabung di dua, jadi satu ibadah. Tuan-tuan Allah, bila nak beribadah, zahirkan kedua-dua ni, ghayatul hubb wa ghayatul dhul. Dan sebahagian salaf bila ambil wuduk je dah pucat muka mereka. Apa? Ghayatul dhul, rasa tunduk, rasa takut dengan Allah SWT. Ghayatul hubb, kecintaan dia. Lepas tu sebahagian salaf, Imam Al-Muzani, dia bila tinggal solat Jumaat, dia akan buat 27 kali solat sunat. Itu ijtihad dia. Sebab apa? Sebab dia terlepas kesedapan, lepas ketundukan yang sempurna pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini ibadah menurut sebahagian ulama, ghayatul hubb wa ghayatul dhul. Kita pula tarifan yang ketiga, ibadah adalah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baik berupa ucapan atau perbuatan yang zahir maupun yang batin. Maksudnya apa? Ibadah adalah satu perkataan lah, satu perkataan lagi sesuai. Satu perkataan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diredai Allah. Ibadah itu apa? Okey. Yang dicintai dan diredai Allah. Benda yang Allah Ta'ala cinta dan benda Allah Ta'ala redha. Baik ucapan ataupun perbuatan. Baik ucapan ataupun perbuatan. Jadi kalau sudah tuan-tuan, saya nak lukis sikit lah. Okey. Lukis sikit je. Kita ambil. Bila kita lukis ni, tulis buat rajah sikit baru kita boleh lagi faham. Okay,
Okey, jap saya share screen. Sekejap tuan-tuan. Tuan nampak tak skrin ni? Admin nampak tak? Admin? Nampak di skrin ni. Nampak Ustaz. Okey, nampak. Okey, baik. Jadi kalau kita tengok, kita kata ibadah tu apa? Ibadah okay. Dari segi bahasa tadi, dan dari segi syarak. Dari segi syarak ni, sebab tadi kita tengok ibadah tadi ketundukan kepada Allah dengan penuh rasa cinta dan penuh rasa tunduk pada Allah Ta'ala. Kemuncak ketundukan dan kemuncak kecintaan pada Allah Ta'ala. Satu lagi takrifan pula, ibadah itu adalah setiap perkara yang Allah Ta'ala cinta dan redha. Sebenarnya, kedua takrifan ni tidak ada bertentangan. Sebab takrifan yang kedua tadi, dia merujuk kepada, seperti kata Syekh Ibn Utsaimin, iaitu apakah dia ibadah dari sisi perbuatan hamba. Kalau kita kata, contohnya, orang kata kat kita, apakah itu ibadah? Maksudnya bila kamu beribadah tu apa maksudnya? Apa yang kamu buat ketika kamu ibadah tu? Maksudnya, apakah itu ibadah dengan maksud bila kamu beribadah, apa yang kamu buat? Maksudnya iaitu kemuncak ketundukan iaitu ghayatu az-zul. Zul ni penghinaan diri, ketundukan, semua boleh masuk. Dan bersama dengan kemuncak kecintaan. Ini kita bahasa apa ni? Ghayatu, tak nampak teman. Ghayatu al-hubb. Ghayatul hubb. Ini boleh nampak tak ni? Ghayatul hubb dengan ghayatul zul. Saya tulis. Nampak Ustaz. Nampak, barakallah. Jadi bila kita kata, bila kita beribadah, apa yang kita rasa? Iaitu kita rasa ketundukan kepada Allah Ta'ala, kita menundukkan diri kita dengan sebenar-benar tunduk. Dan bila kita tunduk tu bukan tunduk dengan rasa benci, tak. Sebab ada setengah orang bila dipaksa oleh, bila dia diperintah oleh raja yang sangat zalim. Raja tu kata, sujud dekat aku. Dia pun sujudlah. Kenapa dia sujud? Dia takut kat raja tadi, nanti raja tu bunuh. Kamu mari sini, datang menghadap raja. Berdiri. Kita berdiri. Sebab apa? Sebab takut. Itu bukan sebab cinta. Sebab takut. Semata-mata. Tak. Dia tunduk. Islam, dia sebut ibadah, dia tunduk dengan penuh rasa cinta. Sebab mesti ada perasaan cinta tu. Sebab kalau dia bukan cinta, maka dia bukan ibadah. Kalau bukan cinta, dia bukan ibadah. Dan kalau kamu buat dalam keadaan terpaksa, dia bukan ibadah. Dia bukan ibadah dengan maksud yang sebenar. Baik, dia mesti ada ghayatul hubb. Nah, takrifan yang kedua ibadah dilihat dari sisi dengan apa kita beribadah.
Dengan apa, soalan ni ialah dengan apa kita beribadah. Maksudnya, apakah perkara yang dianggap sebagai ibadah? Contohnya, adakah berlompat-lompat itu ibadah? Perkara sebagai ibadah? Tidak, kita kata. Apakah menari-nari itu ibadah? Tidak. Kita tanya kat dia, kenapa kamu kata menari-nari itu bukan ibadah? Kalau dia menari-nari dengan penuh rasa tunduk dan penuh rasa cinta pada Allah, apakah dia bukan ibadah? Yang ni takrifan yang kedua ni, takrifan syarak yang kedua ni sangat penting. Kerana dengan takrifan ini kita membezakan apakah perkara yang dianggap ibadah oleh Islam dan apakah perkara yang tidak dianggap ibadah oleh Islam. Kat sini tajuk ni penting. Jadi berdasarkan takrifan ini, dia kata dengan apa kita beribadah, iaitu dengan melakukan perbuatan yang dicintai dan diredai oleh Allah. So the keyword is cinta dan dicintai dan diredai. Siapa cinta dan redha? Allah yang cinta dan redha. So benda ni sangat penting sebab nanti orang akan tanya, orang akan tanya ibadah tu apa? Iaitu ibadah kita melakukan perbuatan atau kita perbuatan yang lah perbuatan ataupun itu perbuatan yang setiap perkara yang dicintai dan diredai oleh Allah Ta'ala, perbuatan yang dicintai dan diredai oleh Allah itu namanya ibadah. Okey, perbuatan yang dicintai dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ataupun amalan, boleh juga kita kata sini amalan. Kalau kita kata perkara benda yang dicintai Allah Ta'ala, kita kata Kaabah dicintai oleh Allah, boleh tak kita kata Kaabah itu ibadah? Tak, dia perbuatan. Okey, syarat kat sini dia mesti perbuatan yang dicintai dan diredai oleh Allah Ta'ala. Okey, sama ada dia ialah amalan. Kalau kita takrifan di sini, kita takrifan baik berupa ucapan, ada amalan tu perbuatan ucapan ataupun perbuatan, dia kata. Ni boleh kita buanglah kat atas ni, tak apalah, kita padam kat atas ni supaya kita tak redundant lah. Kita padam ya. Kita padam. Pelan-pelan tuan-tuan, kita bukan nak kejar apa-apa pun. Kita tak ada semester nak kena kejar, syllabus nak kena kejar. Okay, kita perlahan-lahan belajar. Ilmu tu kena belajar perlahan-lahan. Ramai yang jahil bab ni, ramai yang tak faham bab ni. Jadi kita belajar faham, bagi faham betul. Nah, jadi patah balik tadi. Ucapan, kenapa tak pekat ni? Dia jadi apa ni? Pen. Okey. Dia ucapan dan jadi perbuatan. Cuma ucapan ni dia kata ada yang zahir. Jadi ucapan zahir dan ucapan batin. Perbuatan zahir dan perbuatan yang batin. Okey, kalau orang tanya lagi, Ustaz, apa tu ucapan zahir? Apakah ucapan batin? Ini bukan ilmu kebatinan ni, tak ada kena mengena dengan ilmu kebatinan ni. Okey, kita tengok sini. Masya-Allah. Okay. Tapi kita padam kat sini.
supaya senang ditulis nanti. Jadi ada perbuatan yang zahir, ada perbuatan yang batin. Okey, ucapan zahir apa dia? Ucapan batin ialah ucapan dalam hati. Ucapan dalam hati, contohnya. Macam kita sekarang tengah bucatlah hati. Ustaz ni seronang ajar hari ni, tengah hati. Ustaz hari ni baguslah, jelas nampak ada lukis. Seperti kita mengucap, kita solat kan, kita solat zuhur tadi. Dan hati kata, ya Allah saja aku solat zuhur 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Dan hati kita, betul tak? Salli farad zuhri 4 rakaatin ada'anillahi ta'ala. Sebutlah hati kita. Kita niat. Hati kita ucapkan. Dia ucap, asyhadu an la ilaha illallah. Hati kita pun ucapkan. Itu ucapan zahir. Ucapan zahir apa dia? Ucapan zahir, iaitu ucapan dengan lisan lah. Ucapan lisan. Jadi kita banyak ucapan. Jadi contohnya, apa ucapan lisan yang Allah Ta'ala cinta dan redha? Apa contoh ucapan lisan yang Allah Ta'ala cinta dan redha? Jadi kita kena cari, apakah dia amalan yang Allah Ta'ala cinta dan redha? Kita tanya balik soalan, dia akan bawa kepada soalan seterusnya. Macam mana kita nak tahu Allah Ta'ala cinta dan redha? Macam mana nak tahu? Bagaimana? Daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Takrifan ni bagus. Jadi macam nak tahu Allah Ta'ala cinta dan redha? Daripada Al-Quran dengan As-Sunnah. Okey, kata Ustaz, saya dah buka Al-Quran dengan As-Sunnah. Macam nak tahu Allah Ta'ala cinta dengan redha perbuatan tersebut? Maka dia ada beberapa petunjuk. Dalam setengah kitab dihuraikan. Dalam buku ni tak huraikan. Antaranya ialah kalau Allah Ta'ala cinta benda tersebut, Allah Ta'ala perintahkan. Allah Ta'ala perintahkan. Macam kita kata kita suka anak kita belajar. Kita perintahkan tak anak kita belajar? Kita perintahkan. Kita suka anak kita menghafaz Al-Quran. Itu kita diam, kita suruh anak kita. Tak betul. Jadi bila kita suka anak kita hafaz Quran, kita akan suruh dia. Sufyan, pergi masuk kelas hafazan Quran. Kita suka anak kita bersih. Lalu kita akan perintahkan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan dia jadi bersih. Sufyan, pergi mandi. Sufyan, gosok gigi. Sufyan, shampoo. Sufyan, potong kuku. Kita nak anak kita pandai membaca, rajin membaca. Kita akan perintahkan dia. Kan? Asma, baca buku. Asma, baca buku. Perintahkan. Sama ada perintah tu perintah yang tegas. Yang menghasilkan hukumnya wajib, betul tak? Solat. Jadi bila kita solat, kita tahu Allah Ta'ala suka tak orang solat? Ya. Sebab apa? Macam mana kamu tahu? Allah Ta'ala perintah kita solat. Sebab ada perintah tu yang kurang tegas, yang tidak tegas. Maksudnya, benda tu sunat lah. Yang tugas, wajib lah. Jadi satu, ialah Allah Ta'ala perintahkan, nak kenal. Ataupun yang kedua, Allah Ta'ala puji. Allah Ta'ala puji. Ataupun seperti Allah Ta'ala puji orang yang beriman. Berjayalah orang beriman. Orang beriman itu ialah orang yang tertinggi kedudukannya. Orang beriman itu dekat dengan aku di akhirat kelak. Kan? Ataupun memang Allah Ta'ala guna perkataan cinta. Inna Allah yuhibbu, Allah Ta'ala cinta, yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilih. Allah Ta'ala cinta orang yang berjuang di jalan Allah Ta'ala. Inna Allah yuhibbut tawwabin, Allah Ta'ala cinta orang bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin. Kan? Ataupun Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala kaitkan dengan iman. Kalau siapa yang beriman kepada Allah, buat sekian-sekian. Ataupun Allah Ta'ala ceritakan baginya ganjaran. Banyaklah petunjuk-petunjuknya.
Allah Ta'ala dijanjikan ganjaran baginya, ataupun Allah Ta'ala cela orang yang meninggalkannya, Allah Ta'ala cela, Allah Ta'ala azab orang yang tinggalkan. Contoh. Yang kita baca Al-Quran, Allah Ta'ala kata sungguhnya Allah Ta'ala membenci orang yang meninggalkan zakat. Allah Ta'ala membenci orang yang tidak berjuang jalan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala benci orang yang tidak yang lupakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala benci, Allah Ta'ala tidak mencintai orang meninggalkan Al-Quran. Allah Ta'ala akan azab dia berpaling daripada ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ini petunjuk-petunjuk. Bila kita baca Al-Quran, kita tahu benda itu adalah ibadah. Allah Ta'ala perintah. Tadi yang kedua tadi apa dia? Allah Ta'ala puji, Allah Ta'ala puji, Allah Ta'ala sebut dia mencintai, atau Allah Ta'ala kaitkan dengan perkara itu dengan iman, ataupun Allah Ta'ala bagi ganjaran, siapa yang buat sekian-sekian, ganjaran dia sekian-sekian, dan Allah Ta'ala cela orang yang meninggalkannya. Ini antara petunjuk-petunjuk. Apabila kita baca ayat Quran, kita tahu bahawa perbuatan itu adalah ibadah. Okay. Dah selesai. So ini keyword ni penting. Ibadah tu apa dia? Iaitu perkara yang Allah Ta'ala cinta dan redha. Jadi bukannya benda yang kita cinta dan kita redha. Ada setengah orang dia nak buat apa yang dia suka sahaja. Lepas tu kita tengok ada sebagian orang dia pergi bagi makan gelandangan. Rajin dia pergi bagi makan gelandangan. Tapi kita tengok dia tak solat. Kita tengok sebagian orang pula dia rajin masuk hutan, bagi charity kat dalam hutan, bantu orang asli. Bahkan dia ajar pula tuition percuma kepada anak orang asli ni. Bagus dia masuk hutan, dia didik anak orang asli jadi pandai. Baguslah, barakallahu fiik. Tapi dia tak pakai hijab. Dia tak solat. Maka dia buat apa yang dia suka sebenarnya. Dia sedang ikut hawa nafsunya. Memanglah nampak hawa nafsu dia tu bukan pada wanita, bukan kepada harta, bukan pada kekuasaan. Tapi ada orang hawa nafsunya adalah pada benda-benda yang macam tu. Dia rasa bernafsu mengajar anak-anak. Dia rasa seronok. Jadi bukan itu isu dia. Isu dia adalah apakah dia buat benda yang Allah Ta'ala cinta. Lepas itulah kata para ulama kita, laisa sya'nu an tuhibba walakinna sya'na an tuhabba. Itu bukanlah isunya adalah kamu mencintai Allah Ta'ala. Sebab isu dia adakah perbuatan kamu itu dicintai oleh Allah. Bukannya isu kamu cinta. Isu dia adalah adakah kamu dicintai. Sebab kalau kamu cinta, semua dakwa cinta. Kristian pun dakwa cinta, Yahudi pun dakwa cinta, musyrikin pun dakwa cinta. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Dan antara manusia itu dia menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah yang mereka cintai sekutu tadi macam mereka cinta Allah. Jadi isu dia adakah kamu cinta? Bukan kamu cinta, adakah kamu perbuatan kamu itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah. Jadi ini bila takrifan ni masya-Allah dia. Jadi bila kamu buat benda yang dicintai oleh Allah Ta'ala, dia memerlukan kamu tunduk kepadanya. Itu takrifan tadi tu. Tunduk kepadanya. Sebab ada benda yang kita tak suka. Nafsu kita tak suka. Sebab nafsu kita ni terpengaruh dengan syaitan, iblis, suasana yang buruk. Jadi ada benda yang bagus kita tak biasa buat, kita terpaksa tempanya. Kita terpaksa menempanya sampailah hati kita suka. So, macam anak kita juga. Kalau kita tak pernah nak dilatih basuh pinggan, kita basuh pinggan, alamak, basuh. Kita paksa dia. Lama-lama dah terbiasa. Bila tak basuh pinggan, dia rasa tak best pula. Macam juga orang yang bersih. Kan? Bila dibiasakan budaya masyarakat Jepun contohnya, bersih kan, bersih. Bila tak bersih, dia akan rasa tak suka. Dia rasa tak seronok. Dan benda itu bagus untuk mereka. Itulah dia al-ibadah. Kita buat benda yang Allah Ta'ala cinta. Bezanya dengan sebagian orang, dia buat kerana kaumnya, kerana adatnya, kerana diri dia nak, kerana ketua dia,
kerana suasananya, kerana mak ayah dia. Bezanya orang Islam dia buat itu kerana Allah Ta'ala cinta. Ada. Jadi dia tak pedulilah orang kata apa, manusia kata apa, satu dunia pun dia akan buat kerana kecintaan Allah Ta'ala. Ini akan menimbulkan ketenangan jiwa. Itu kita akan tengok nanti. So yang pentingnya Allah Ta'ala. Kenapa manusia jadi stres? Sebab dia nak mencari redha manusia. Nak cari redha manusia. Contohnya, dia layan suami dia dengan baik. Dia masak sedap-sedap. Sebab nak cari redha kecintaan suaminya. Bila suami dia dah tak menghargai perbuatan dia tadi, maka stres lah dia. Maksud tu dia stres. Sebab dia stres ni muncul apabila dia expect sesuatu, dia mengharapkan sesuatu tapi dia dapat sebaliknya. Tahu tak? Kita nak anak kita dapat keputusan yang baik. Tengok keputusan dia buruk, periksa. Stres kita. Geram betul lah anak aku yang aku hantar tuition lepas semua keputusan dia buruk. Kita pun fikir. Ataupun dia nak anak kita macam ni sekian-sekian. Dia nak anak kita kahwin dengan orang sekian-sekian perangai dia. 1, 2, nak orang baik. Tengok dia kahwin, dia nak kahwin dengan orang yang merepek pula. Oh, stres kita. Allah, kenapalah anak aku pilih lelaki macam ni. Nak orang perempuan. Bila kita marah kan, kita ni mak tak faham apa semua. Stres tak? Sebab kita nak cari buat benda tu muncul kan dia tak seperti apa yang kita nak. Okey. Itu stres tu kerana ada faktor luaran, ada faktor dalaman. Okey. Dan kita kata barakallahu fiik. Bila orang tu melakukan semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kata tadi dia masak untuk suami. Dah masak sedap-sedap. Suami dia kata, insya-Allah abang balik malam. Kita tengok malam tu kata, abang tak jadi balik lah. Tiba-tiba ada urgent. Kita akan rasa, alah, penat je aku masak. Penat je saya masak. Pegang. Kalau buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tak. Dia tahu dah ganjaran pahala dia buat tadi hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tak sebaliknya. Suami dia kerja siang malam membanting tulang cik rezeki. Kita tengok dia balik rumah, isteri tak hargai dia. Dia rasa mungkin isteri tengah marah ke. Dia akan stres. Jadi kalau dia nak kata aku kerja dengan Allah Ta'ala. Isteri aku suka tak suka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang pentingnya dia buat itu, dia nak cari redha Allah. Ini yang menyebabkan manusia jadi tenang. Betul lah. Kata para sahabat radhiyallahu ta'ala. Dia kata, dahulu kami lakukan kerana manusia. Kita kata Imam Ahmad dan semua ulama-ulama lain kata, dahulu kami beribadah kerana manusia. Lalu Allah Ta'ala masukkan ke dalam hati kami kecintaan kepada Allah Ta'ala. Lalu kami lakukannya kerana Allah. Dan sebab itulah bab ni sangat penting kita faham. Jadi ibadah ialah perkara yang Allah Ta'ala cinta dan redha. Macam mana nak tahu Allah Ta'ala cinta dan redha? Daripada Quran dengan sunnah. Bila baca Quran dan sunnah, macam nak tahu Allah Ta'ala cinta dengan redha? Tengok. Ada tak Allah Ta'ala perintah tegas atau perintah yang tidak tegas. Ataupun Allah Ta'ala puji. Ataupun Allah Ta'ala kaitkan dengan iman. Ataupun Allah Ta'ala sendiri kata dia cinta. Atau Allah Ta'ala bagi dia ganjaran. Sama ada ganjaran dunia dan akhirat. Sama ada ganjaran zahir dan batin. Ganjaran yang di dunia, contohnya Allah Ta'ala bagi ketenangan, kata Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi kebahagiaan, Allah Ta'ala bagi kehidupan hayatan taibah, ataupun ganjaran akhirat, syurga, redhanya, dan seumpama dengannya. Okey, bila kita faham ibadah tu perkara yang Allah Ta'ala cinta dan redha, dia akan dikata apakah dia bentuk-bentuk dia, bentuk-bentuk benda yang Allah Ta'ala cinta tu, iaitu sama ada ucapan ataupun perbuatan. Sama ada ucapan batin, okey, ataupun ucapan zahir. Ucapan batin, ucapan dalam hati, apa yang kita ucapkan dalam hati. Ataupun ucapan yang zahir, lisan. Jadi apakah contoh ucapan lisan yang Allah Ta'ala cinta dan redha? Ini banyaklah. Okey, kita boleh buat sikit. Contohnya apa ni? Doa. Kita tanya balik, doa tu Allah Ta'ala suka tak? Allah suka. Macam mana kamu tahu Allah Ta'ala cinta kita berdoa? Sebab Allah Ta'ala perintahkan tak? Kalau Allah Ta'ala cinta. Macam mana kamu tahu Allah Ta'ala cinta? Sebab Allah Ta'ala perintahkan. Allah Ta'ala puji orang yang berdoa. Allah Ta'ala beri ganjaran orang. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Aku mustajab. Mustajab tu selalu satu bentuk ganjaran. Allah Ta'ala perintah dalam doa, ud'uni, doalah kepadaku.
Allah Ta'ala cela tak orang yang tak nak berdoa? Ya Allah Ta'ala cela orang yang tak nak berdoa. Wa man doa kepada selain Allah. Wa man ila akhirih. Wa man adallu mimman yad'u min dunillah. Siapakah orang yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah Ta'ala? Jadi kita faham doa itu ibadah. Nah, ini apa? Zikir. Ada tak ayat Quran? Dalam Quran suruh kita zikir? Yes. Allah Ta'ala puji orang yang berzikir. Allah Ta'ala suruh kita berzikir. Allah Ta'ala bagi ganjaran orang yang berzikir. Allah Ta'ala cela pula orang yang melupakannya. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina. Jangan kamu taat orang yang kami lalaikan hati daripada mengingati kami. Jadi apa? Ad-da'wah. Allah Ta'ala kata, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. Siapakah perkataan yang paling baik daripada orang mengajak kepada Allah? Al-amru bil ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Tilawatul Quran. Waratil Quran tartila. Yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Kalau membaca kitab Allah Ta'ala dengan bacaan yang sebenarnya, maka itulah orang beriman kepada Allah. Sebab Allah Ta'ala kaitkan Quran dengan iman. Nah, itu ibadah lisan. Masuk ibadah perbuatan zahir. Perbuatan zahir apa dia? Contoh ibadah yang zahir nampak dengan perbuatan kita. Seperti apa? Solat, zakat, puasa, haji, tawaf, sa'i, korban. Sembelih korban. Kita sembelih korban. Apa lagi? Okey. Nazar. Okey. Banyak. Bir walidain. Akhlak yang mulia. Ini semua ibadah. Allah tanya, kenapa solat ibadah? Allah Ta'ala perintah. Allah Ta'ala puji orang yang solat. Allah Ta'ala cela orang yang tinggalkan solat. Allah Ta'ala kaitkan solat dengan iman. Allah Ta'ala mencintai orang yang solat. Zakat. Sama juga. Kaedah yang sama. Zakat, puasa, haji, tawaf, sa'i. Semua Allah Ta'ala. Ibadah batin. Ibadah batin. Ibadah batin. Ibadah batin seperti ikhlas, sabar, redha, cinta, takut, harap, tawakal, redha, taubat, segerun. Okey. Okey. Yang ini ibadah. Ibadah batin. Kenapa ikhlas ibadah? Allah Ta'ala puji tak orang ikhlas? Yes. Allah Ta'ala perintahkan tak ikhlas? Ya. Wa miru illa liya'budullah mukhlisina lahu. Allah Ta'ala puji tak orang ikhlas? Yes. Man kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Nah. Saya mengucapkan la ilaha illallah, ikhlas kepada Allah Ta'ala, masuk syurga. Sabar. Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala perintahkan tak sabar? Ya. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru, bersabarlah. Allah Ta'ala puji tak orang yang bersabar? Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allah Ta'ala kaitkan tak ganjaran? Innallaha ma'as sabirin. Innallaha ma'al ladzina taqaw. Allah Ta'ala kaitkan dengan iman? Yes, Allah Ta'ala kaitkan dengan iman. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. Orang yang betul-betul beriman. Sabirin. Redha. Redha padanya. Allah Ta'ala muji orang yang redha. Raditu billahi. Allah Ta'ala perintahkan
Nabi SAW baca raditu billahi rabba wa bil islam bidina wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta Allah Ta'ala perintah kita mencintai ini. Allah Ta'ala puji orang. Jadi ini semua adalah ibadah. Ibadah. Nah, jadi bila kita faham, semua ni adalah ibadah. Bila kita faham semua ni adalah ibadah, saya kecilkan gambar. Dia kecil gambar kan. Jadi bila kita faham, ini semua adalah ibadah. Ini semua ni adalah ibadah. Semua ni ibadah kan. Jadi kita fahamlah, semua yang kita sebut ni tadi hanya milik Allah. Semua yang kita sebut tadi, ibadah zahir, batin, perbuatan, ibadah perbuatan, dan ghaitu hub wa ghaitu dhul tadi, kita tunduk pada Allah dengan kemuncak ketundukan hanyalah milik Allah. Ni ilah milik Allah. Dan bila kita buat semua ni hanya ditujukan hanya kepada Allah Ta'ala, inilah maksud ibadah. Inilah ibadah kita nak. Dan inilah semua ni hanyalah untuk lillahi ta'ala. Barang siapa yang letakkan ibadah semua ni kepada selain Allah, maka jadi syirik kan? Lepas tu orang tu tawakal pada tangkal, syirik. Nak taubat pergi kat kubur para awliya. Wahai wali, aku berdosa banyak, ampunkan dosa aku, sampaikan hajat. Syirik dia. Dia tunduk kepada manusia, sujud kepada makhluk dengan kemuncak ketundukan. Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Faham maksud ni ibadah ni, insya-Allah tuan-tuan akan fahamlah maksud la ilaha illallah. Dan inilah tujuan manusia itu diciptakan. Tuan-tuan, kita baca balik buku kita. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Kan? Jadi kita baca balik buku kita. Jadi ibadah terbahagi kepada ibadah hati, lisan dan anggota badan. Rasa khauf, takut pada Allah, raja, mengharap pada Allah, mahabbah, cinta pada Allah, tawakal, bergantung hati pada Allah Ta'ala, raghbah, rasa senang dengan Allah Ta'ala, nak mengharap, raghbah maksudnya keinginan untuk mendapat ganjaran yang Allah Ta'ala telah janjikan. Itu maksudnya raghbah. Harap ni luas. Kalau harap ni luas, ya harap Allah Ta'ala jaga kita, harap Allah Ta'ala menjaga anak-anak kita, harap Allah Subhanahu Wa Ta'ala memelihara kita, harap Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi kita macam-macam kebaikan. Tapi raghbah ni itu keinginan yang kuat untuk dapat ganjaran yang Allah Ta'ala telah janjikan. Allah Ta'ala janjikan orang yang salat dengan ganjaran yang sebaik-baik ganjaran di akhirat. Jadi dia salat tu dengan penuh rasa raghbah. Itu raghbah. Wa yad'unana raghaban wa rahaba. Rahbah lah rasa takut. Takut kalau tak buat amalan tersebut, takut meninggalkan apa yang Allah Ta'ala perintahkan tu, dia akan dapat hukuman. Beza khauf takut umum. Khasyah takut lepas dah tahu. Raghbah ni takut bila tinggalkan benda yang Allah Ta'ala telah perintahkan. Itu raghbah, itu rahbah. Wa yad'unana raghaban wa rahaba. Takut kita tak sempurnakan perintah Allah Ta'ala. Itu rahbah. Jadi sebab itulah kita tahu Ustaz, sama je. Rahbah pun takut, khauf pun takut, khasyah pun takut. Nanti kita akan belajar insya-Allah pada buku yang akan datang. Khauf takut umum. Khasyah takut lepas kita dah tahu benda tersebut bahaya ke tak bahaya. Tahu bahayanya, itu khasyah. Allah Ta'ala kata, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Yang ada khasyah pada Allah adalah ulama. Kemudian khauf pula takut dengan yang kita tak tahu apa hakikat sebenarnya, itu khauf. Dan satu lagi apa dia? Iaitu rahbah. Takut tak sempurnakan apa yang Allah Ta'ala perintahkan, rahbah. Macam kita cikgu kata,
siapkan kerja besok, malam ni buat, takut kena hukuman daripada Allah Ta'ala, daripada guru tadi. Itu rahabah. Naam. Dengan tasbih, tahlil, takbir, tahmid, syukur dengan lisan dan hati adalah ibadah lisaniyah qalbiyah, lisan dan hati. Sebenarnya semua ibadah terkait dengan hati sebenarnya. Dia tak ada ibadah badaniyah mahdah, takkan. Mana ada kita solat semata-mata zahir semata-mata, tidak. Tapi kenapa kita letak zahir? Sebab dia nampak pada zahir. Sebab semua ibadah mesti kembalinya padanya hati. Sebab apa tadi? Ibadah tadi apa dia yang awal? Ketundukan, kemuncak ketundukan dan kemuncak kecintaan. Maksudnya hati. Sedangkan salat, zakat, haji dan jihad adalah ibadah badaniyah, qalbiyah, fizik dan hati. Nampak tak? Semuanya mesti ada qalbiyah. Serta masih banyak lagi macam-macam jenis-jenis ibadah yang terkait dengan amalan hati, lisan dan badan, insya-Allah pada tempatnya biiznillah taala. Dan inilah tujuan manusia diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka beribadah kepadaku. Maksudnya apa? Maksud mereka beribadah kepadaku iaitu mereka menujukan segala ibadah hanya pada Allah. Maksud beribadah kepadaku kat sini ialah pertama, dia melaksanakan ibadah. Tak situ, kita melaksanakan ibadah. Yang kedua, semua ibadah ditujukan pada Allah. Bukan maksudnya ayat ni jangan buat kerja lain. Kerja kita beribadah, kerja kita sembahyang, solat, zakat, puasa, haji. Dia bukan. Bukan maksud ayat macam tu. Ada setengah orang kata, saya nak berhenti kerja lah Ustaz. Kenapa? Tidak, bukankah tujuan Allah Ta'ala ciptakan kita ni adalah untuk beribadah? Bila kita dah kerja-kerja ni, kita tak beribadah pada Allah. Salah. Maksud, aku tak ciptakan jin dan manusia melainkan beribadah kepadaku. Iaitu yang pertama, kita laksanakan semua ibadah yang Allah Ta'ala perintahkan. Okay. Yang kedua, kita menujukan segala ibadah itu hanya pada Allah. Maksudnya, pagi-pagi, dia bangun, dia qiyamul lail contohnya. Kemudian dia baca Quran. Kemudian dia solat subuh. Kemudian dia balik, kemudian zikir. Kemudian dia siapkan makanan. Kemudian dia keluar pergi bekerja. Balik solat zuhur berjemaah ila akhirih. Kemudian dia teruskan kerjanya. Dan petang dia menuntut ilmu. Kemudian malam dia baca Quran. Dia penuhi hak mak ayah dia ila akhirih. Maka dia telah beribadah pada Allah. Bukan maksudnya beribadah pada Allah tak keluar rumah, beribadah duduk dalam sembahyang atas tikar sejadah saja. Tidak. Bukan itu maksudnya. Dan yang kedua iaitu ditujukan ibadah. Jadi kalau dia solat, zakat, puasa, haji, tiba-tiba ibadah tadi ditujukan kepada selain Allah, disyirikkan Allah Ta'ala dalam ibadah. Tidak juga dinamakan ibadah. Kerana ibadah itu tidak dinamakan ibadah, melainkan ada padanya tauhid. Sebagaimana solat itu tidak akan berlaku solat, melainkan kena ada wuduk. Jadi tauhid, beribadah kepada Allah Ta'ala ni kita panggil tauhid. Beribadah hanya kepada Allah ini dipanggil tauhid. Itu hubungannya dengan ibadah seperti hubungannya wuduk bersuci dengan salat. Tak ada tauhid, tak ada ibadah. Tak ada wuduk, tak ada salat. Jadi aku tidak menghendaki supaya mereka bagi makan kepadaku, tak. Tak perlu kita bagi makan kepada Allah Ta'ala. Dan juga kerana dialah war-razzaq dzul quwwatil matin. Sama lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan bahawa hikmah penciptaan jin dan manusia adalah agar mereka melaksanakan ibadah hanya kepada Allah. Dan Allah Maha Kaya, tidak memerlukan, tidak membutuhkan, maksudnya tidak memerlukan ibadah mereka. Ya, sebab Allah Ta'ala itu ghani. In takfuru fa innallaha ghaniyyun ankum, kata Allah dalam Quran surah Az-Zumar. In takfuru, kalau kamu semua kafir semua sekalipun, fa innallaha ghaniyyun ankum, Allah Ta'ala kaya daripada kamu. Sebenarnya hadis 40 kita belajarkan, wahai manusia, kalaulah sekalian manusia daripada awal sampai akhir, jin dan manusia semuanya berada di atas, semuanya hati mereka tu hati yang paling jahat, paling kafir, tidak berkurang pun kerajaan Allah Ta'ala sedikit pun. Wahai anak Adam, kalaulah sekalian manusia daripada awal sampai akhirnya semua berada di atas hati manusia yang paling bertakwa, tidak bertambah kerajaan Allah Ta'ala sedikit pun. Allah Ta'ala dalam Quran, ya ayyuhan nas antumul fuqara wa nahnu antumul fuqara ila Allah. Fa inna Allah huwal ghaniyyul hakim.
Allah Ta'ala itu kaya. Antumul fuqara, kamu ni fakir. Akan tapi mereka lah yang memerlukan Allah kerana ketergantungan mereka kepada Allah. Maka barang siapa menolak beribadah kepada Allah, ia adalah sombong. Aba wastakbar. Ya, iblis satu sujud saja dipanggil sombong. Bayangkan manusia tak nak sujud dengan banyaknya sujud. Siapa yang beribadah kepadanya tapi dengan selain apa yang disyariatkannya, maka dia mubtadi'. Siapa yang beribadah, siapa yang tak beribadah kepada Allah, dia sombong. Siapa beribadah kepada Allah tapi tak ikut Quran dengan sunnah. Tadi kan maksud ibadah tadi apa? Setiap perkara Allah Ta'ala cinta dari Allah. Jadi mestilah dalam Quran dengan sunnah. Maka siapa yang beribadah kepada Allah bukan dengan apa yang disyariatkannya, maka dia mubtadi', pelaku bid'ah. Dan barang siapa beribadah kepadanya hanya dengan apa yang disyariatkannya, maka dia adalah mukmin muwahhid. Ini yang kita nak. Maka dia adalah orang beriman yang mentauhidkan Allah Ta'ala. Yang ni yang kita nak, mukminun muwahhidun. Wallahu ta'ala alam bissawab. Okey. Ana nak berhenti kat sini sebab tajuk yang akan datang ni dia perlukan lebih kurang 45 minit lagi untuk kita huraikan. Jadi cukup sekadar ni. Hari ini kita belajar maksud ibadah, takrifan-takrifan dia dan juga huraian-huraian dia seperti yang kita huraikan tadi. Maka ada apa-apa soalan, Akhi Imran? Boleh tak takrif ibadah peraturan yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah? Tidak juga. Sebab peraturan Allah Ta'ala itu luas. Sebab peraturan Allah dalam Al-Quran dengan Sunnah ada yang terkait dengan muamalat. Okay. Jadi kita jangan buat takrif sendiri, kita pegang je takrifan yang Allah Ta'ala, yang para ulama kita bagi tadi. Okay. Nah, kalau ikut hawa nafsu dan tidak mengikuti Al-Quran dengan Sunnah, maka ia satu bentuk syirik kecil. Yes, itu sebagian ulama dia kata kalau kita langgar perintah Allah Ta'ala, fihi naw'un minasyirk. Dia kata padanya ada jenis syirik. Sebab apa? Sebab dia telah mengikut hawa nafsunya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Kata ulama jahil, ulama selain kata, iaitu setiap kali nafsu dia nak sesuatu, diikut saja. Wa adallahu Allahu ala ilm. Wallahu a'lam bissawab. Nah. Sembah lebih elok diterjemahkan mengabdikan diri, sebab maksud abdikan diri lebih luas, iaitu 24 jam sehari, ikut perintah Allah, dan sembah hanya pada waktu dan tempat tertentu. Komen Ustaz, wallahu alam, kena rujuk kamus Dewan Bahasa dan Pustaka masuk sembah. Sebab mungkin kita tak faham maksud sembah, lalu kita menolaknya. Cuma saya lebih suka kalau kita mengislamisasikan bahasa tadi. The Islamization of language, iaitu bila kita kata tiada Tuhan yang layak untuk diibadahi, kita ibadah padanya, kita jadikan ibadah tu satu verb dalam bahasa Arab. Abada ya'budu, ibadatan, mana kita beribadah kepada Allah. Siapa yang beribadah kepada selain Allah Ta'ala, siapa yang Allah Ta'ala saja yang layak untuk diibadahi. Lebih spesifik daripada sembah. Sebab sembah ni devotion, sembah ni apa saja bentuk yang kita devote ourselves kepada benda tersebut, kita agungkan dia, kita mengagung-agungkannya, maka boleh masuk sembah. Sebab itulah dia sangat luas. Kalau kita kata diibadahi, maka kita akan kembali kepada takrif apakah itu ibadah. Dan takrif ibadah tadi. Jadi yang kita nak ialah tadi tu, yang Allah Ta'ala perintahkan, semua yang Allah Ta'ala perintahkan itulah ibadah.
Jadi selain daripada ibadah, nak tuju pada selain Allah Ta'ala pun tak ada masalah. Kalau benda tu bukan ibadah. Nah, Allahu a'lam bissawab. Mungkin boleh tanya guru bahasa yang lebih baik. Boleh saya katakan doa anak yang soleh tidak semestinya meminta doa, tetapi amalan soleh anak-anak. Okey, ini kembali kepada apa maksud doa. Nanti kita akan belajar insya-Allah. Doa di sisi ulama ahli sunnah terbahagi kepada dua. Satu doaul ibadah. Satu doaul al-mas'alah. Satu doa dengan maksud kita meminta-minta, ya Allah yang Tuhanku, kurniakan aku. Itu doa al-mas'alah. Satu lagi doa ibadah, itu semua ibadah itu adalah doa. Sebenarnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Tirmizi, Nabi kata ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Jadi semua ibadah yang kita lakukan hanya kerana Allah Ta'ala terkandung dalamnya doa. Jadi kalau kita kata waladin salihin yad'u lahu, dan anak yang mendoakan bagi ayahnya, termasuk juga ibadah anak tadi. Mak ayah dia dapat tak saham? Dapat juga. Dan setengah hadis Nabi SAW, maka sebaik-baik harta yang Allah Ta'ala sukai daripada hambanya adalah daripada min kasbi yadi, daripada usaha tangan di sini. Dan anak itu adalah hasil usaha tangan kamu. Maksudnya kita dah didik, dah hantar soal agama, belajar Quran apa semua. Jadi bila baca Quran, anak dia dapat tak? Ayah dapat saham tak? Pastilah dapat saham. Kalau lah Nabi kata ad-dal ala khair kafa'ili, orang yang menunjukkan kepada kebaikan seumpama orang yang melakukannya. Apatah lagi orang yang dah berjuang siang dan malam untuk mengajar anaknya Al-Quran dan Sunnah, hantar ke tempat Al-Quran dengan Sunnah. Apakah mereka tak dapat apa-apa? Dapat. Apatah lagi kalau kita baca tafsir surah Al-Baqarah kan, kisah seorang lelaki yang dia ni datang di akhirat kelak dalam keadaan amalan dia sikit. Lalu bila dia sampai ke akhirat tu Allah Ta'ala pakaikan mahkota daripada mahkota syurga, pakaian daripada pakaian syurga. Dia kata, ya Allah, dari mana aku dapat ni? Iaitu kerana bacaan Quran anakmu. Anak baca Quran, bapak dia naik sekali. Itu pentingnya kita ajak hantar anak kita. Dan segala dapat lagi istighfar lakal, istighfar li ibnika lak, kerana istighfarnya anak kamu untuk kamu. Maksudnya anak didoakan keampunan bagi mak ayahnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Kalau kita bertaubat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita bertaubat dengan perkara-perkara lepas, apa yang terjadi pada status ibadah kita yang lalu? Diterima oleh Allah Ta'ala, insya-Allah. Kita mohon kepada Allah Ta'ala menerimanya. Kalau kita, sebab apa? Sebab dosa itu tidak menghapuskan amalan kita. Dosa kita tak menghapuskan amalan. Dosa kita tidak menghapuskan amalan kita. Adakah maksudnya kalau kita, katakanlah kita mengumpat, adakah terhapus dosa pahala solat tadi? Tidak. Okey, yang terhapus tu mesti dosa syirik. Naam, atau masih ibadah tadi tidak ikhlas. Baik. Jadi bila kita taubat, Allah Ta'ala akan terima taubat kita dengan sungguh-sungguh. Yang hadis yang telah seperti ayat Quran kan, alladzi tubuna min qarib wa ulaika alladhina yatubullahu alaihim innamat taubatu lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib. Dan orang yang taubat itu, innamat taubatu lilladzina ya'maluna as-su', orang yang melakukan kejahatan bijahalah, kerana kejahilan. Kata para ulama, maksudnya apa saja dosa yang dibuat itu adalah kejahilan. Thumma yatubuna min qarib, dia bertaubat min qarib, pada waktu terdekat. Kata para ulama, waktu terdekat itu ialah sebelum mati. Ulaika asallahu an yatuba alaihim, itulah orang yang Allah, moga-moga Allah Ta'ala mengampunkan mereka. Kata Ibn Abbas, kata asallah, moga-moga Allah, maksudnya pasti Allah Ta'ala ampunkan. Bahkan sebaliknya, bila kita taubat, fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, bagus
Allah Ta'ala ubah yang jahat-jahat tu tukar jadi baik pula. Berdasarkan hadis sahih Muslim. Kisah orang tu dia banyak dosa datang akhirat kelak. Ditunjukkan segala amalan jahat dia. Allahu Akbar. Dia pun rasa sedihnya habis laku. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala ubah amalan jahat. Ketika itu dia kata, ya Allah, aku ada banyak lagi amalan-amalan jahat yang lain. Ketika itu Nabi SAW ketawa. Jadi bertaubatlah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. At-taibu min adz-dzambi kama la dzamba lahu. Innama yuridullahu an yatuba 'alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una syahawati an yudhillahum dhalalan ba'ida. Sebenarnya Allah Ta'ala nakkan mentaubatkan kamu. Allah Ta'ala sangat-sangat. Allahu yuridu an yatuba 'alaikum. Allah Ta'ala nak taubatkan kamu. Maksudnya Allah Ta'ala nak. Maksudnya Allah Ta'ala nak kita taubat sebenarnya. Bukan maksudnya Allah Ta'ala tak nak kita taubat. Tak payah taubat lah kalau banyak dosa. Tak. Wallahu yuridu an yatuba 'alaikum. Tapi wa yuridu alladhina yattabi'una syahawat. Tapi orang yang ikut syahwat itu dia nak buat apa? Yuridu an yudhillahum dhalalan ba'ida. Nak sesatkan kamu dengan sesat yang jauh. Jadi perhatikan ayat ni, perhatikan betul masalah ni. Tak ada siapa yang tak boleh taubat. Semua boleh taubat. Hatta kafir pun. Qul lil ladzina kafaru, kata orang kafir, in tantahu yantahu yughfar lakum ma qad salaf. Kalau mereka itu berhenti daripada dosa-dosa mereka, Allah Ta'ala akan ampunkan. Ama ya'lam anna al-Islam yahdi wa qabla. Kita akan jumpa dalam buku nanti. Apakah kelebihan-kelebihan Islam? Bahawa Islam tu dia menghapuskan dosa sebelum-sebelumnya. Jadi jangan putus asa dengan rahmat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dia akan ampunkan banyak mana dosa kita pun. Walau kana misla zabadil bahr. Kata Nabi SAW, saya baca subhanallah alhamdulillah wala subhanallah alhamdulillah Allahu akbar 33 kali lepas salat. Allah Ta'ala akan ampunkan dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Apa yang menyebabkan kamu terhalang daripada bertaubat kepada Allah Subhanahu, bertaubat kepada Allah Subhanahu. Tidak ada yang boleh halang kita taubat kepada Allah. Tidak ada dosa yang menghalang kita taubat kepada Allah Ta'ala. Tidak ada manusia boleh halang taubat kita kepada Allah Ta'ala. Dan tidak disyaratkan mentaubat tu mesti kena jumpa ustaz atau kena jumpa syekh, kena jumpa wali-wali. Tidak. Dia duduk dalam keretanya, dia menangis di atas dosa-dosanya, lalu dia bertaubat kepada Allah Ta'ala, itu pun taubat. Tak perlu nak kena ada sembahyang taubat dulu, kena mandi taubat, kena sedekah taubat, puasa taubat, tidak. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kita minta jauh daripada perbuatan orang yang menyesatkan manusia dengan mengatakan bahawa tak sah lagi taubat tu, kamu kena buat macam ni. Dengan syarat datang daripada Quran dan sunnah Nabi SAW, bukan syaratnya reka-reka. Setiap dakwa oleh sebagian orang nak taubat kena pergi kubur Nabi SAW, kena sedekah dulu. Allah musta'an. Ini minal bid'ah, termasuk bid'ah yang berlaku pada zaman ini. Allahu a'lam. Menuntut ilmu itu ibadah, bukan menuntut ilmu yang berkaitan dengan keduniaan pun dikira ibadah. Menuntut ilmu yang Nabi SAW puji itu ilmu agama. Okey. Habis tu ustaz, ilmu dunia ni tak termasuk lahat puji, tapi dia boleh termasuk ganjaran pada niatnya. Sebab Nabi malu ini ilmu agama ni pada perbuatan terputus tadi, maka bila ibadah itu diniatkan kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka dapat pahala. Macam kita pergi jogging lah. Atau pergi jogging, apa hukum pergi jogging? Adakah kita kata pergi jogging itu ibadah? Tak. Mana orang kata nak pergi mana tu? Saya nak pergi beribadah. Tak. Pergi jogging. Tapi bila pergi jogging itu perkara adat ke ibadat? Dia perkara adat. Perkara adat ni asalnya ada pahala ke tak ada pahala? Asalnya tak ada pahala. Tak ada pahala, tak ada dosa. Harus. Bagaimana tidak bertentangan dengan syarak? Harus. Namun Allah Ta'ala beri ganjaran padanya sekiranya dia niat kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi pahalanya pada ganjaran niat dia tadi. Bukan pada amalan tu sendiri. Pada
niat dia, iaitu niat dia ialah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Macam makanlah, makan nasi. Apa hukum makan nasi? Dia perkara adat ke perkara ibadat? Makan nasi adat. Lepas mana boleh kita kata saya sedang beribadat ni ustaz? Beribadat kat mana? Restoran mamak, makan nasi. Tak boleh kata macam tu. Kalau macam tu sedap lah nanti. Kalau Ramadan semua mamak kena mamak penuh beribadat kepada Allah Ta'ala. Bukan. Jadi dia perkara adat. Okey, perkara adat ni apa hukumnya? Harus. Ada pahala ke? Tak. Pahala tak ada dosa. Habis tu macam mana nak kita menghasilkan ganjaran pada amalan adat tadi, iaitu dengan niatnya. Iaitu aku makan tadi agar supaya aku bertenaga untuk melakukan ibadat dan seumpama dengannya, maka itu yang dapat ibadat pahala. Allahu a'lam bissawab. Tak ada soalan? Sekadar itu saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.